Okay, hai semua. Hari ini kita sambung bab 7 koordinasi badan. Hari ini standard kandungan yang terakhir 7.3 iaitu minda yang sihat. Okay, jadi dalam topik ini apa yang akan kita lihat adalah definisi untuk minda dan apa yang dimaksudkan dengan minda yang sihat, ciri-ciri minda yang sihat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Dan yang keempat adalah kepentingan mempunyai minda yang sihat. So sedikit saja, ini adalah subtopik yang sangat senang. Okay? Okay, jadi pertama sekali kita lihat apa yang dimaksudkan dengan minda. Jadi minda ini dia merupakan fungsi otak yang berkaitan dengan kesedaran kita. Contohnya personality kita. Okay, pemikiran, ingatan, pertimbangan, intelek dan juga emosi. Okay, sekarang kita lihat pula apa yang dimaksudkan dengan minda yang sihat. Jadi minda yang sihat ini dia merupakan keupayaan otak untuk menakul dan berfikir. Jadi dengan keupayaan ini seseorang itu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Artinya dia boleh fikir baik atau buruk sebelum membuat sesuatu keputusan. Minda yang sihat, dia juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan juga bertanggungjawab. Okey, sekarang kita akan lihat ciri-ciri minda yang sihat. Jadi yang pertama, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Artinya dia boleh fikirkan baik atau buruk sebelum melakukan sesuatu tindakan. Kemudian ada sense of responsibility, dia bertanggungjawab, sanggup menerima cabaran. Of course yang ini kita merujuk kepada cabaran yang positif lah, bukan cabaran yang tidak-tidak kan. Okay, dia mesti sesuatu cabaran yang sihat. Selain daripada itu, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. Jadi dia bukan macam selektif memori saja. Dia boleh fikir kedua-duanya. Kemudian mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Artinya tindakan dia betul lah sesuai dengan rangsangan yang diterima daripada persekitaran. Kemudian mampu menakul, maksudnya dia boleh proses lah bahkan maklumat dengan logik. Selain daripada itu, bebas daripada prasangka, bebas daripada prejudis. Okey, dia bukan bersangka yang buruk saja dengan orang lain. Okey, selain daripada itu, individu yang mempunyai minda yang sihat ini, dia punya kehidupan ini lebih tenteram serta mempunyai pandangan yang positif terhadap kehidupan. Okey, jadi sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Yang pertama itu kecederaan pada bahagian otak. So yang ini mungkin disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma ataupun patogen atau disebabkan oleh kemalangan ataupun tumor, kanser. Mana kecederaan otak ini dia boleh menyebabkan seseorang itu hilang ingatan atau daya intelek. Selain daripada itu, dia menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi oleh perasaannya. Pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan juga akan menjejaskan keupayaan seseorang itu untuk berfikir, untuk mengesan rangsangan ataupun menakul dan mengawal emosi. Itu sebab kadang-kala dia agresif. Begitu juga penyalahgunaan dada. Jadi penyalahgunaan dada ini dia boleh mengakibatkan masalah mental yang serius. Selain daripada itu mendatangkan akibat buruklah seperti gagal melaksanakan kewajipan dan juga tanggungjawabnya terhadap keluarga, pelajaran dan sebagainya. Ketidakseimbangan hormon turut mempengaruhi kesihatan minda. Contohnya sebelum atau semasa kita haid dan juga apabila seorang wanita itu dia putus haid, di mana seseorang itu akan mengalami sakit kepala, murung dan juga cepat marah. Faktor penuaan pun boleh mempengaruhi kesihatan minda, di mana kalau kita lihat orang yang macam lebih tua tu kan ada masa dia sensitif bahkan terhadap orang lain, okey, dan kadang-kala tidak boleh menerima pendapat orang lain. Tekanan mental juga boleh menjejaskan minda yang sihat. That's why kita mesti pandai mengawal tekanan supaya tidak menjejaskan minda kita lah. Okey, yang terakhir pula kita akan lihat apa kepentingan mempunyai minda yang sihat. Okay, jadi pertama sekali kita lihat keluarga. Jadi individu yang sihat ini dia boleh membina keluarga yang bahagia. Selain daripada itu boleh membuat keputusan yang bijak dan boleh menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga yang lain.
Okey, sekarang di tempat kerja pula. Okey, mungkin kamu di sekolah lah kan. Jadi di tempat kerja, seseorang yang mempunyai minda yang sihat ini, dia boleh menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan ataupun antara guru dengan murid. Sama juga menjalin hubungan yang baik antara rakan sekerja. Menghasilkan kerja yang berkualiti sebab dia ada sense of responsibility tu. Selain daripada itu, dia berdisiplin. Okey, dalam negara pula, peranan individu yang sihat dalam sebuah keluarga, dalam sebuah negara, kenapa penting? Jadi pertama sekali, berfikiran positif, okey, dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Contohnya tidak mengambil rasuah begitu kan. Mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi rakyat pun kekal sihat, tidak selalu sakit-sakit kan. Okey, selain daripada itu dapat menjanakan ekonomi negara. Jadi individu yang sihat boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, next bila kita lihat kepentingan individu mempunyai minda sihat dalam masyarakat. Jadi individu yang mindanya sihat ini, dia boleh menerima kritikan dengan baiklah. Artinya tidak mudah melenting kan. Kita bagi dia kritik terus, dia macam buah sabarlah. Selain daripada itu, boleh menjadi kawan untuk bertukar-tukar pendapat. Okey, meraihkan perbezaan pendapat, bukan terus mau bergaduh. Membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan, saling tolong menolong. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Subtopik yang sangat mudah. Thank you very much you guys. Bye. Take care, jaga kesihatan diri.